Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berhimpun pada malam ini. Setelah kita bersama-sama iftar berjamaah sebenar 10 Muharram pada malam ini, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan hidangkan dengan ceramah khusus 10 Muharram yang akan disampaikan Al-Fadhil Imam Muda Said Faris pada malam ini. Dia akan menyampaikan ceramah bertajuk 10 Muharram antara amalan sunnah dan syiah. InsyaAllah tanpa menggunakan masa yang menyebut Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhil Mashkur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi man istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Min asdaqil hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Hormati Tuan Imam, sahabat saya Hafiz, khususnya Bilal, Tuan Kuasa, surau yang saya tengok patut jadi masjid ni. Boleh jadi masjid. Syarat masjid apa? Kubah dia dah. Ya. Patut di masjid ni kan. Kalau tuan tanya saya, boleh tak sembahyang sunat di masjid? Tuan buat tapi jangan beritahu lah. Ya. Tuan buat jangan beritahu. Saya kalau tuan masuk dalam Tesco, tuan tak buat dengan surau Tesco, surau dalam Jaya, surau kat Kampung Wayang, tuan tak buat di masjid. Kalau orang macam ni tu kan, kita muliakan Allah Taala. Fala tajlis, jangan duduk lagi, jangan buat 2 rakaat. Cuma kadang saya tengok ada orang dia yang jabatan agama akan macam surau kami di Bank Islam, maksud KZ kan, tulis fatwa lagi, surau ini tidak layak untuk didirikan tahiyatul masjid. Surau tu semain Jumaat tu, tapi dia duduk bawah tanah. Tak tahu lah apa syarat-syarat sah. Tapi tak apa-apa, sini datang buat insya-Allah, tak ada masalah. Cuma malam ni tuan-tuan, yang encut-encut dengan tangan penuh dengan kala-kala ni, tuan-tuan yang ingat ni ada kaitan dengan Syiah Ustaz ni siap datang buat luka-luka lagi. Ada buat apa-apa program ke? Luka-luka badan hari ni. Kita nak ceramah beritahu tentang tak betul ni Syiah. Tapi hari jatuh tuan-tuan ni nak jadi cerita. Yang sedihnya jatuh, kita angkat motor sendiri, kita jalan sendiri tuan-tuan ni. Orang tengok je, tak apalah. Kita bersenuzan nak dia perempuan yang tengok, lelaki tak tengok. Kalau perempuan dia nak tengok, nak tolong pun nak pegang orang muda tu. Okey. Saya rasa kalau Zizan jatuh, memang orang angkatnya. Aaron Aziz ke? Angkat. Imam Muda jatuh, tak tahu kan? Ke tuan-tuan tengok saya jatuh, tuan biar juga. Jangan tuan-tuan. Saya rasa tuan tak tahu, saya tak pernah tengok orang accident. Maksudnya yang terbang mata begitu, kalau ada kita tolonglah. Baik tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni kita bertemu dengan tahun baru. Tuan-tuan ada orang bilang, tahun baru dia terkejut tuan-tuan. Apa yang tahun baru ni? Baru Oktober, baru November. Betul?
Lupa dia 1436 Hijrah dah, tahun baru takwim Hijri. Ada apa-apa ke? Tuan-tuan tak ada apa-apa kita nak sebut. Takwim Hijrah ni pun kalau tanya zaman Nabi memang tak ada. Betul? Zaman Nabi memang tak ada. Semula Quran sebut apa? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Ada 12 bulan. Di sisi Allah perkiraan dalam setahun ada 12 bulan. Memang ada 12 bulan. Tapi belum ada kalender lagi. 6 bulan ada. Hijrah, Syawal, Ramadan semua ada nama dah. Susunan tu pun ikut dah. Cuma kalender tak ada lagi. Masuk zaman bila Nabi dah wafat, Abu Bakar merintah. Abu Bakar pun, Sayyidina Abu Bakar tak sempat juga nak buat. Mana tak tuan-tuan sibuk dengan Nabi palsunya. Orang tak bayar zakat. Dan tempoh merintah pun tak lama. Lalu zaman siapa tu kan? Selepas itu Khalifah Umar Al-Khattab. Masa banyak kan. Jadi dia pernah bincang dengan sahabat-sahabat, kita nak buat apa untuk kemudahan umat Islam akan datang, yang kita rasa sampai sekarang. Apa tu kan? Takwim Hijrah. Apa special kan? Kita ni nak kata special tak special, takwim Hijrah ada tak siapa-siapa ada kalender Hijrah lah. Ada orang jual tu siap tak laku kan? Rugi banyak kan? Rugi kan? Orang nak juga kalender biasa tu kan? Kan? Dan bolehlah ada jugalah, tapi kita takwim Hijrah tu menumpang dalam kalender Masihi. Duk kecil ada tu kan, satu Ramadan jadi daripada tak ada langsung. Jadi tuan-tuan, kita patut bangga dengan takwim Hijrah. Kenapa? Ini syiar umat Islam. Syiar jangan kita kecilkan skop pada masjid, pada semayang, ramai jemaah tak. Syiar ni luas umat Islam ni apa yang dia ada. Dia patut kena bangga lah. Apa contoh tuan-tuan? Selain daripada takwim Hijrah, pakaian. Tuan-tuan pernah dengar pakaian orang Islam Malaysia? Apa dia? Baju Melayu, songkok, sampin. Betul? Ulama-ulama negara Arab pernah puji Malaysia ada pakaian khas lambang itu orang Islam. Pakailah. Jadi tuan-tuan dah segar-segar pakai baju Melayu di samping. Dan tuan-tuan guru pun pakai. Tuan tengok tuan guru Melayu segala apa semua, dia pakai baju tu. Betul tak? Baju Melayu. Sebab apa? Sebab itu lambang orang Islam Malaysia. Pakai. Kita patut segar dengan siapa? Tuan-tuan pernah dengar apa teka-teki kecil-kecil bola hoki, bila besar bola rugby. Apa dia? Apa dia? Teka-teki malam ni ustaz ni. Tahu kan? Sing lah. Betul? Dia kecil-kecil teka-teki kan? Bola hoki. Bila besar bola rugby. Jangan bagi teka-teki ni dekat dia orang. Memang tuan-tuan nak kena lah. Sebab nak beritahu tuan, pemakaian dia orang tu, kalau dia orang pergilah luar negeri, pergi Amerika, buka tak buka dan pakai juga. Kalau jenis pakai-pakai sampai dia hijrah sebagai helmet lah. Tak payah pakai helmet, pakai terus yang tu, tak apa. Nak diorang malu ke dengan Syiah? Tak malu, diorang pakai. Di Yaman, Yahudi 1% je. 1% je Yahudi. Tapi diorang keluar bandar, diorang tak malu tunjuk identiti sebagai Yahudi. Macam mana? Diorang akan pintarkan cyber diorang. Pintarkan budak-budak pun ada juga. Diorang macam mana diorang buat tak? Diorang pintarkan ada terjulur panjang macam tu. Tuan-tuan jangan dibuat dibuat pula macam semat tu itu lambang Yahudi kan? Syiar Yahudi 1% tak malu pergi bukan. Diorang kata Yahudi tu relax lagi dia bangga kan? Kita tuan-tuan segan nak tunjuk imej Islam ke tak? Tolong jangan malu tuan-tuan, tunjuk imej Islam. Tunjuk imej Islam. Ya orang bangga jangkut apa semua kan, biar kita tunjuk Syiah. Tidak menjadi pijak bagi kita tuan-tuan. Syiar kita hari ada Adha, sembelih. Kita kena gentak sikit. Ingat tak 2 tahun lepas, 2 hari lepas, yang ada cikgu pucung tu. Hello, saya mau tanya ini guru besar atau guru besar? Saya mau cakap semua guru besar yang menipu tuan-tuan. Saya telefon lagi luar negara. Saya dapat tahu sekolah awak ada buat sembelih-sembelih. Setiap tu tuan berkeliling terus, tak boleh buat sembelih dalam sekolah. Kalau Syiah Islam betul. Kalau kita nak pergi pagi anak-anak orang India, anak itu semua tengok kita nak sembelih lembu, tak ada, kita tak panggil. Betul.
Memang kita Islam tak suruh macam tu, tapi kita nak menunjukkan syiar orang Islam nak menyumbangkan haiwan kurban. Baik, insya-Allah tuan-tuan, dalam keadaan pedih ni tuan, insya-Allah kita akan sama-sama bincang tentang 10 Muharram dan apa yang ada padanya, sunnah dan bid'ah tersebut kan. Bid'ah ni tuan ada tengok pada benda-benda yang biasa orang sebut-sebut tu tahlil ke apa semua tu kan. Bid'ah ni yang lain daripada sunnah. Ada benda yang kita buat tuan, kalau bubur Asyura, sunnah ke bid'ah? Sunnah. Kasar Ustaz ni. Minta gigi dulu. Boleh pun tuan ni. Okey. Nampak saya? Orang pun nampak, punya Ustaz ni ketok je dalam TV besar. Itu kan di mana TV semua nampak besar Ustaz ni. Tak besar sebenarnya. Sebut tuan-tuan apa tadi? Saya tak nak cakap bubur tak apa cerita, tapi tuan-tuan, antara bubur dan puasa, mana lebih popular? Bubur lagi glamour. Ada orang satu tempat kat kampung, tuan-tuan kat sini bandar kita dah biasa dah, kuliah semua dah. Dalam bandar, dalam kampung, bubur lagi popular. Bila buat bubur? Siang mula buat. Kalau makan malam tak apa, buka puasa ramai makan bubur tak apa lah, cantik dah tu. Tengok-tengok buat siang, orang rasa kan, yang Kedahnya bersih pisang malam dia, betul. Kalau yang Kelantan yang bersih hitam-hitam, bubur suara namanya, suara kan, makan kan, dia punya kau rasa semangkuk dah rasa. Puasa apa? Tak puasa dah tu, rasa mangkuk rasa. Jadi nak sebut tuan-tuan, biar popularkan lagi puasa. Alhamdulillah tuan, saya tak takut. Selangor KL tak, saya tak takut. Sebab ceramah orang buat hari-hari tuan. Selayang ada seorang pakcik tu, dia zikir surau dalam mana. Saya ada kuliah musuh lagi tak? Saya tengok juga tu, saya kata, kenapa? Tempat saya Ustaz 54 kuliah sebulan, dia kata. Saya kata, macam mana sampai 54? Dia kata, Maghrib 30, betul? Subuh satu Ahad ada 8, dah 38. Mana ambil lagi? Rupanya kuliah duha. Muslimatnya kuliah untuk orang-orang lama, orang pencen. Betul? Betul warisan kan? Saya tengok tak perlu pencen lagi ni. Dia muka-muka pencen ni tuan-tuan, banyak di Bandar Seri Putra kan. Masuk kat kuis apa tu semua tuan-tuan. Satu masa nanti orang balik kampung situ, orang pencen Datuk, doktor semua ada situ. Dia ada betul-betul tempat-tempat tentu yang orang akan balik kampung. Macam di sini tuan, tak apalah, boleh je kalau tuan nak buat. Tapi yang penting tuan, beragama alhamdulillah tuan. Saya sebut Selangor, KL ni Pekan, tak risau lah. Buktinya apa tuan nak tengok? Saya nak bagi mukadimah sikit kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pernah semayang di Sogo tak? Sogo pernah semayang Sogo. Jangan tak waktu siang, waktu maghrib. Saya pernah tersemayang kat sana. Tersemayang, macam tak sengaja pula. Dia terlewat tu kan, waktu maghrib kat situ, cari mana surau, berada dekat bawah, Turun bawah tuan-tuan, Allah punya ramai orang semayang tu kan. Ini macam Masjidil Haram kan. Semua semayang. Lepas habis maaf utama, Assalamualaikum doa sikit, bangun terus, masuk jemaah keluar, sama banyak macam yang mula-mula datang. Itu tak kira tengah habis semayang, itu beratur keluar tu, masuk yang ketiga orang semayang ramai lah tu kan. Mid Berry tu lagi cantik. Orang biasa t-shirt azan macam tu Mid Berry ni, surau Mid Berry. Surau Mid Berry ada dekat sebelah restoran. Kecil lah, kecil. Tapi dia lari dengan imam dia. Tu dia imam buat cap, dia pusing belakang, Alhamdulillahirabbil alamin, macam tu guys. Itu pun tak kena kek tuan-tuan. Nak sebut tu budak-budak yang main tuan sekarang ni. Pusing kek. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam apa? Share Mak Kili Misyak. Ada share tu kan. Kita boleh dengar anak muda kita macam tu tuan-tuan. Biar pakai cap ke tak pakai cap kan, memang tutup kepala okey lah. Sebut tuan, best kita hari ni suasana. Dan jangan lupa teruskan momentum tu. 1436 Hijrah, something new. Buatlah apa-apa tuan program masjid.
tarik anak muda dan sebagainya. Okey tuan, kita ni bila sebut tentang bab Asyura ni, dia benda paling popular. Kita bacakan hadis ni tuan, supaya kita dapat ingat apa benda yang kita buat hari ni dan semalam. Ada orang yang nak buat hari ni sahaja, okey boleh. Ada orang yang nak buat hari ni dengan esok pun boleh juga tuan. Tak ada masalah. Kita dengar ni apa hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala wa ana qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah fara'al yahudu tasumu yaum Asyura. Nabi tiba di Madinah, nampak orang Yahudi puasa hari Asyura. Qala kata Nabi, "Maza? Ini apa ni, sempena apa ni hari ni? Hadza yaum salih," kata dia. "Najawwahu Musa min wa bani Israil min aduwwihim." Allah telah selamatkan Nabi Musa dan juga kaum Bani Israel. Kita sebut Israel tu kaum zaman Nabi Musa, Nabi Yaqub. Nama negara tu pandai tu bang, ada orang nama dia nama Israel. Kita pun Israel laknatullah. Oh sedap. Tuan Zionis tak apa kita sebut. Tak nak. Israel kita jaga sikit kan. Ada pandai pakai main sandar atau nama-nama family, nama kaum Bani Nabi kita, Nabi Yaqub. Nabi Aduhim fasamahu Musa, dan Nabi Musa berpuasa tanda syukur. Qal ana ahaqqu bi Musa minkum, Nabi kata. Aku ni dan kita orang Islam ni dah lebih layak lagi berakikan hari ini daripada orang, Nabi kata kepada orang Yahudi, sebab kita menghilangkan Nabi Musa. Lalu Nabi pun fasamahu wa amara bisiyam, dan Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi berpuasa, dan juga Nabi sendiri berpuasa lah dan sebagainya. Ada zaman Nabi pernah sebut, la in aishtu qabil, kalau aku hidup lagi tahun depan, la asumman at-tasi', saya akan berpuasa pada 9 Muharram. Tujuan untuk apa? Imam An-Nawawi sebut apa? Untuk mukhalafatil yahud, untuk beza dengan ahli kitab, tak nak sama. Dia orang buat, kita bagi beza sikit. Tapi kalau tuan-tuan buat hari ni saja, janganlah tuan-tuan berkata kat kawan, kau ni sama je Yahudi. Yang kita ni sedap tuan-tuan. Kalau buat cakap ni tuan-tuan sedap. Betul tak? Tengoklah isu kita, I want to touch the dog. Saya program tu kita semua patut boleh marah, tapi jangan melenting. Faham tak? Kita marah dengan sebab benda-benda yang dibuat, dan kita pun tahu zaman fatwa bangsaan yang baru sidang baru ini ditengani. Saya tak dapat maklumat bukan sebab saya ketua ilmu sebab saya duduk sebelah Mufti Sabah, bawa balik daripada Sabah dulu. Dia pun ceritalah ada 2 fatwa terbaru. Satu tentang anjing. Anjing dia kata kita pakai mazhab Syafi'i, dia kata apa, tak boleh sentuh dengan tak ada sebab. Maknanya kalau ada sebab boleh lah. Tapi hari tu ialah ustaz tu pun, kalau tuan-tuan ingat muka ustaz tu, ingat tak? Ada jambang tak macam saya ni, tengok tak muka dia. Semua hantar mesej, apa ni? Bukan kita tu. Kebetulan pula ustaz tu belajar Yaman tu. Kita pun belajar Yaman juga, dan menganjurnya pun Said juga. Kata kena lagu ni, tengok tuan-tuan memang dapat buka handphone. Ustaz bercerita tuan-tuan, ustaz tu bagus cara dia cerita tuan-tuan. Kalau tuan tengok dalam video, okey, dia kata Islam bukan antidot. Betul tuan-tuan. Bila pula kita anti anjing? Cuma kita tak dibenarkan ambil anjing sebagai pet. Apa dia? Haiwan peliharaan. Tu cerita dia. Hari tu punya cerita, dalam ada orang dia pandai, dia tak ambil dekat orang, tak pakai tudung, tak tutup aurat. Orang tak rasa apa, tapi dia akan snack pada orang yang pakai tudung, betul. Jadi dia mengundang fitnah dalam macam ni. Macam mana tuan nak kira agak bab ni? Kan ada orang dia study tak, bila jumpa benda ni dia study. Mazhab Maliki kata boleh. Tuan-tuan, mazhab Maliki walaupun boleh, tapi tuan-tuan secara praktikalnya dia ada tempat lain yang dia sesuai. Tapi dalam majlis tu dia tak apa nak sesuai. Macam dia ambil macam ni lah. Tuan-tuan dengar ada pendapat kata pegang mushaf tak ada semayang boleh. Ada. Ada pendapat tu. Tapi boleh tak ustaz tu ataupun saya ambil mushaf, tengok saya tak ada semayang, boleh tak? Mana boleh kan, orang sensitif. Ada pendapat yang kata pegang isteri tak batal semayang. Tuan dengar? Pendapat mana? Imam Malik. Boleh tak? Imam dia salam dengan bini dia, dengan rumah salam, cium lagi.
Orang tengok pun lagi kan. Tengok dia pergi depan ni. Allahu Akbar. Ikut. Kita mengata ustaz berada tinggi lah ni ikutlah bismillah kalau boleh tak apalah kalau orang boleh faham tapi kalau orang tak boleh faham lagi kita tak buat kita tak buat betul tak? Biasa kita dengar kisah Nabi ada peluk dan sebagainya itu atas semayang tapi benda tu sensitif kat sini kat Malaysia jadi jangan buat konsep ni jangan kita buat lagi relax isi kan orang Malaysia ni bukan pasal sebab anjing tu semayang pun tak banyak lagi cerita dia. Jangan ke semayang tu kan itu kita kata kategori orang yang dia boleh akui lagi lah semayang tu dia kata aku malas je dia kata bukannya aku tak nak aku nafikan ibadat semayang percaya Tuhan malas ni pun ada hukum juga tuan. Ini ada satu lagi sakit syirik pun ada apa akidah tu kan syirik nak mana ayam pin dia kata tengok video tu. Ada tengok tak video ni lelaki yang panjang tu duduk kat kursi saya dah naik ke atas dia kata wah muka sedia tu kan saya dah naik ke atas kemudian saya turun di Madinah pula kemudian saya jumpa dengan ayah pin di langit sana dia kata dia bagi saya ayah pin di Tuhan lah dia kata tuan sedap dia tuan tengok tak video tu saya tak tahu siapa yang shoot tu saya rasa macam National Geographic tu sebab dia ada terjemah bahasa Inggeris kat bawah dia. Orang dah malu kita jangan ke semua bab semayang, bab apa kemudian bab syirik pun ada lagi. Jadi tuan-tuan bab-bab macam ni kita minta jauh tuan-tuan yang berlaku pada kita. Dan itu je cerita. Apa kalau tuan-tuan tanya tuan-tuan apa dia yang sunnah pada hari Muharram ni 10 Muharram itu saja. Puasa je. Tak ada apa. Dan nak buka apa cerita lain. Ada orang kata tambah. Dia banyak itu tuan. Ada orang kata suruh tambah belanja dapur, suruh belanja makan. Tuan-tuan, barang siapa meluaskan nafkah kepada keluarganya pada hari Ashura, maka Allah melapangkan rezekinya setahun. Kata apa? Imam Asy-Syaibani, semua jalurnya lemah. Al-Iraqi berkata sebagai jalur daripada Abu Hurairah. Menurutnya hadis ini hasan, tetapi Ibnul Jauzi menulisnya dalam kumpulan hadis palsu. Itu kan jadi je. Dalam kes Muharram ni antara yang paling banyak mereka hadis ialah Syiah juga. Lama banyak direka untuk kita. Contoh apa lagi? Sebutlah ni makai celak, mandi sebelum 10 Muharram, mewarnai kuku, ngusap kepala anak yatim. Saya pernah kita ada buat kan, kalau kena ngusap kepala anak yatim sebelum 10 Muharram. Saya macam ni tuan. Nak usap ni memang ada cerita dia tuan-tuan gugur dosa apa semua tuan. Tapi saya cadangkan tuan-tuan janganlah kita ni sempena. Orang Malaysia ni saya tengok ada seorang ustaz dia menulis dia suka buat benda yang sempena. Kita suka doa bersempena. Betul. Dia rasa apa? Sebab ada feel lain sikit bila buat benda yang ada sempena. Bila ada sempena tuan-tuan, tuan-tuan tahu sempena ni apa ni? Sempena sesuatu lah. Bila ada sempena ni tuan-tuan habis lah. Maknanya kalau tak ada masa sempena, tak ada lah benda tu. Saya sebut hal anak yatim kan. Kalau tuan-tuan tanya anak yatim, bilakah bulan yang paling diorang diraihkan? Bulan puasa, betul tak? Syawal lah orang panggil juga lah, sebab ada open house. 10 bulan yang lain ada berapa kan? Tak ada tuan-tuan tanya dia orang, tak ada kan jumpa lah. Jumpa balik tahun depan kan? Tuan-tuan, padahal Nabi sebut tuan-tuan, aku dan orang yang menjaga anak yatim ke hatain Nabi sebut kat sini bukan pisik tu, rapat ni apa dia? Kat surga nanti duduk dengan Nabi sebelah-sebelah kan? Nak ceritanya biar setiap masa jangan sempena. Bila barang sempena habis. Kalau kita tentang didik diri kita, jangan banyak sangat sempena ni tuan-tuan. Sempena ni dua je, Aidilfitri, Ailadha. Dah, tu je sempena. Yang lain, cinta Rasul. Sekarang orang tak main dah main sempena-sempena. Cinta Rasul orang buat setiap bulan ni tuan-tuan. Memang kita minat. Nak sebut tuan-tuan, tak apalah dia orang nak buat qasidah ke apa semua. Tapi kita tolong sempena ni macam hari ni start SPM SPM start ni baru 2-3 hari sebelum ni baru sempena solat hajat sempena SPM tu. Asal tak buat awal tahun? Tobat pun tak buat awal tahun kan. Sebab apa? Tak ada feel.
Tak. Siapa sini? Dia buat solat hajat, awal tahun dia buat sempurna. Saya sebut sempurna ni banyak sangat hari ni lah sebut katakan sempurna. Ya. Jadi tuan-tuan, barang-barang yang dalam ni disebut tentang solat Ashura lah, insya-Allah tuan tak sampai lah kita barang-barang macam ni. Cuma disebut juga dalam ni tuan-tuan, ada orang letak cerita tentang bubur. Bubur ni ada orang kampung, orang bandar tak sebut lagu ni, dia masih percaya bahawa ini kaitan dengan Nabi Nuh suruh kumpulkan kacang-kacang yang ada dalam bahtera tu. Dia sebut nama kacang tu, nama kacang ni gunakan untuk masuk dalam bubur. Kita kontemporari sikit guna pisang, ya, labu dan sebagainya. Tuan-tuan, tolong jangan sandar-sandar. Nak sandar tentang perkara yang dah lepas, yang dalam bentuk sejarah, kisah Nabi dan sebagainya, ada syarat juga. Syaratnya ialah yang terkandung dalam Quran dan hadis. Kalau nak cerita, hari ni ramai orang dakwa cerita-cerita macam ni. Yang jaga-jaga dalam Quran cerita apa? Kita dalam Quran kalau nak cerita tentang Nabi Nuh kan, tu dalam surah tu, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma'. Tu cerita tu tak apa. Cerita tentang Nabi Nuh punya anak, siap jawab kat bapak dia, tak apa, aku pergi cari sa'awi ila jabali, dengan bukit lain untuk selamatkan diri aku daripada air. Cerita-cerita ni baru boleh bagi semangat, motivasi kat kita. Semangat apa kan? Dalam tu dia sebut sekali dalam ayat-ayat yang lain, alfun illa khamsina aman. Betul tak ayat tu? 1000 kurang 50. Berapa tahun? 950 tahun. Itu betul. Nombor macam tu cerita ke orang kan? Nak cerita apa tentang 950 tahun? Cerita ke orang, jangan cepat sangat kita putus asa bab dakwah, bab nak ajak orang pada baik, termasuk family. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh 950 tahun. Betul? Berapa orang ikut dia? Yang paling sedih, isteri dia ikut tak? Isteri tak ikut, anak dia ikut, siap belagak lagi. Ini cerita ke orang. Cerita dari segi apa? Nabi Nuh, dia tahu kalau orang nilai pada hasil, Nabi Nuh confirm orang yang gagal dalam dakwah. Betul? Tuan-tuan, ada banyak orang down kan? Kita stres bila sebut tentang dakwah. Ustaz, saya dah ajak dah, saya dah suruh lah suami saya semayang. Betul? Saya dah suruh anak saya semayang, dia tak nak semayang. Saya dah cakap dah. Sampai bila kita cakap? Soalan tanya, sampai bila? Jawapan dia sama ada dia mati, atau anak dia mati, atau suami dia mati. Sampai tahap itu tuan-tuan. Bukannya boleh berhenti beritahu orang ni. Sebab apa? Sebab yang paling penting kalau tanya, Allah tanya nanti hari akhirat. Ustaz, tak ada mana kau? Dia tanya, tak tanya. Apa kau dah buat? Tuan-tuan, apa yang usaha kita dah buat? Dan sama-sama itu kenalah ustaz-ustaz dan cerita dari si kreatif macam mana, untuk ajak anak, untuk ajak suami, untuk ajak isteri taubat kan. Okey. Kemudian tuan-tuan, itu saya cerita dari tuan tentang Ashura dan sebagainya. Cuma hari ni kita detailkan sikit tuan tentang bab Syiah tuan. Syiah ni kalau tuan-tuan tengok sejarah dia, zaman Nabi dia Syiah. Sampai ada satu ulama yang nak lawan dengan, nak berdebat dengan Syiah ni, nak berdebat dengan Syiah. Bukan zaman Nabi, zaman kemudian sikit. Bila hari perdebatan saja, syekh tu datang lewat, syekh yang sunni datang lewat, dia seorang je nak lawan ramai-ramai. Dia buat macam mana tuan? Hari tu saja datang lambat, semua orang tunggu dia. Tunggu sampai semua tunggu. Datang lah. Datang dia ambil slipper dia, kasut dia, simpan kat tangan. Kenapa buat macam tu? Simpan kasut kat tangan dia tu, siap orang masuk. Dia kata, dulu masa aku tahu zaman Nabi tu, Syiah ni suka curi kasut, dia kata. Betul. Apa jawab Syiah? Syiah mana ada zaman Nabi? Dia kata dekat ni. Dia kata dekat Syiah sini. Dah, aku menang dah cerita ni. Dia kata, kenapa korang sini mengaku bahawa Syiah zaman Nabi tak ada? Dia kata, menang tu kan? Datang lambat, ambil kasut. Barang-barang macam ni, itu Syiah. Tapi cuma mendatang pada Syiah ni tuan-tuan. Syiah ni bermaksud pada segi bahasa dia, Syiatan tasyayyuh. Dari segi bahasa iaitu pengikut, penyokong, pendukung, pembela. Syiah Ali, pendukung Ali. Bila ni? Lepas Nabi wafat kan? Ataupun pada bila zaman
zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali ada pecah kelompok. Tuan-tuan jangan terkejut kalau saya panggil Syiah penyokong Ali adalah Syiah Ahli Sunnah. Tuan-tuan kan? Terkejut tak dari segi sejarah? Dari segi sejarah, hanya Syiah Ahli Sunnah hanyalah pada zaman Sayyidina Ali saja. Kenapa? Sebab itu dipanggil Syiah Ali, puak Ali. Golongan yang menyokong Sayyidina Ali dipanggil Syiah Ali. Ketika itu dia je Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Ada sahabat-sahabat Nabi yang sokong Sayyidina Ali ketika itu. Dan bila yang popular lagi Syiah, yang kemudian itu yang disesatkan. Bila disokong oleh seorang Abdullah bin Sabah daripada Yaman, berpura-pura masuk Islam, maksudnya nifaq zaman Nabi, zaman Khalifah Osman radhiyallahu anhu. Dialah mereka adalah Syiah yang ekstrim, yang punca bersemaraknya perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam. Azan dulu. Ada sejarah Syiah sikit-sikit kan ya. Cerita tentang Abdullah bin Sabah yang merupakan seorang munafik pada zaman Khalifah Umar dan Osman. Dia yang bangkit kan. Kemudian timbul dia masuk dalam tim-tim tertentu untuk tuntut pembunuhan kepada Sayyidina Osman yang telah dibunuh, suruh tuntut hudud. Bermula pada itulah orang pertikaikan Sayyidina Ali dan sebagainya. Tuan-tuan, cerita ni akan ada banyak versi tuan-tuan, tapi saya sadar tuan-tuan untuk rujuk satu buku Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidun Istishhad. Al-Istishhad, saya tak ingat dah tuan-tuan. Lebih kurang itulah buku dia. Tapi buku dalam bahasa Arab, saya harap ada orang tolong terjemahkan dalam bahasa Melayu untuk kita clearkan cerita. Sebab kita banyak sangat dapat cerita daripada orang-orang memburukkan Muawiyah dan sebagainya.
Tuan-tuan tahu ni Syiah ni cara dia mula masuk tentang pada orang kita senang kan. Dia sebut tentang Muawiyah dulu. Kita ni orang yang patutnya kena percaya lah walaupun Muawiyah kes dia bergaduh tu zaman tu. Tapi kita kena tetap beriman bahawa Muawiyah ni sahabat Nabi kan. Yang semayang malam dan sebagainya. Cuma ijtihad time tu mungkin tersilap. Itu saya kata. Kita memang semua orang buat silap tuan, kecuali Nabi saja dia yang maksum. Tapi cerita dia tuan, bila orang mula masuk cucuk pada kita sebut Muawiyah, dia akan sampaikan dalam bentuk yang pelan-pelan. Lama-kelamaan kita pun percaya bahawa Abu Bakar, Umar dengan Osman pun sama juga dikafirkan. Tuan-tuan, tu sana ni kita tak dekat Malaysia, tak rasa. Tapi seorang tak tuan-tuan pergi belajar ke Iran dengan Iraq. Iran ada kawan saya seorang sana. Start kuliah, saya wassalatu wassalamu ala Rasulillah syahadat. Wala'ana ala Abu Bakar, laknat ke atas Abu Bakar. Starting kuliah macam tu. Kita dengar tu kan, terkejut lah. Starting dah melaknat para sahabat. Jadi tuan-tuan, ni bermula pada zaman tu Syiah mengkafirkan para sahabat. Semua sahabat lepas zaman Nabi wafat semua kafir, kata dia, kecuali 4 orang. Ali, kalau kita jumpa orang tentu ni kan, sebut Ali je. Tak salah tongkat Ali ke kacik Fatimah pun tak salah kan. Tapi saya pelik kenapa digunakan nama tongkat Ali ke kacik Fatimah kan. Apa? Miqdad, Salman Al-Farisi dan juga Abu Zar. Ni je yang tak kafir bagi dua orang. Sebab mungkin ada cerita dari sebalik tu, tapi 4 ni tak kafir. Ali, Salman, Abu Zar dengan Miqdad. Ni cerita tentang 3 orang ni. Kalau tuan-tuan buka-buka dalam kitab dia orang ni, ada kitab paling popular sekali, kitab Al-Kafi. Dalam tu tengok ada sedia apa tentang penduduk Madinah lebih buruk daripada penduduk Mekah. Penduduk Mekah telah kufur kepada Allah. Ni macam ada tuan-tuan ni. Kita nak baca hari ni pun masuk macam banyak. Cuma satu konsep-konsep yang tuan-tuan tengok dalam konsep dia orang ni, iaitu ada satu dipanggil 2 benda yang paling popular, iaitu konsep taqiyah. Taqiyah ni ialah berpura-pura nipu. Asalnya dia orang guna untuk elak penindasan daripada pemerintah. Tapi hari ni tuan-tuan dah jadi lain. Dah jadi lain, dia orang gunakan taqiyah ni dalam setiap masa dia orang lah. Mengaku sekejap dan jadi beriman, percaya, bakar apa semua kan. Dan masa yang lain, hati dia orang tak sama seperti yang diucapkan. Yang satu lagi iaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni tuan-tuan pernah sebenarnya dibenarkan dulu, tapi kemudian turun hadis Nabi sebut apa? An Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nikah al-mut'ah yaum Khaybar wa an luhum khumri ahliyah. Sayyidina Ali kata bahawa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni orang panggil nikah kontrak. Kita kat Malaysia mungkin tak ada, tapi kalau saya sebut kat tuan-tuan rasa macam nak buat. Indonesia tak jauh, sebelah je. Buat macam mana? Pusat pelacuran. Elok ada bilik apa semua kan? Tunggulah ada. Pakai tudung pun ada. Jadi lagi sebelum masuk jumpa dengan Tok Hadi dulu. Jumpa Tok Hadi dulu tuan kan. Salam. Okey, nikah dengan perempuan dalam tu. Berapa ringgit? Sekian-sekian duit weh. Dah tontonlah Tok Hadi habis sikit, perempuan habis sikit. Sah tak nikah? Macam sah tu. Cukup syarat semua. Tok Hadi dulu hijab kapur apa semua. Jadi dah habis nikah pergi. Jangan lupa dalam nikah tu disebut berapa lama kahwin ni? Sejam. Sejam ni harga dia. Tuan-tuan kira saya dengar kata, macam halal saya bunyi dia. 2 jam. Okey, 2 jam banyak ni. Okey dah. Habis lepas 2 jam terus lafaz ceraikan dia. Buat benda. Bunyi macam okey kan Islam, tapi sebenarnya hukumnya haram, tak boleh. Nikah hidup kan dimasuk dalam kerja kan. Kadang-kadang perempuan biasa-biasa tuan boleh buka dari YouTube tuan ni, ada kisah perempuan jiran yang buat kerja dia tuan. Dan itulah yang kita dengar tentang jihad seks dan sebagainya. Cuma saya agak terkejut juga agaknya tuan dengar khutbah wilayah tak baru ni. Memang Mufti Zaman ceritakan saya 2 benda yang dibawa fatwakan terbaru, iaitu tentang anjing, yang kedua tentang ISIS. Kita pun semua sepakat, majlis fatwa pun sebut bahawa ISIS keluar pada syariat dia punya cara dia dan sebagainya. Cuma bila ditambah tentang jihad seks pada ISIS, itu berita yang datang daripada
sumber paper warna putih tak salah. Jadi barang-barang macam tu jangan kita tambahkan, kalau tak ada tak payah tambah. Kita sebut je yang melanggar syariat, konsep dia orang yang pergi perbunuhan sama orang Islam, itu kita betul. Kita minta ke orang. Kita jangan tambah-tambah. Okey. Baik, kemudian tak ada apa dah, cuma Imam Syafi'i sebut apa? Belum pernah aku saksikan di kalangan manusia yang begitu berani menjadi pendusta dan sebagai saksi-saksi palsu seperti golongan Syiah. Itulah fatwa dia. Kebanyakan Sunnah wal Jamaah semua kata begitu. Cuma tuan-tuan, untuk bagi yang kita ada ni, saya nak ajak tuan-tuan ada tahu sikit tentang urusan umat Islam seluruh dunia ni. Ialah tuan-tuan, kita ni mengakulah hari ni orang Islam. Orang Islam tuan-tuan, kena ingat, malam yahdam bi amril mu'minin falaysa minhum. Siapa tak ambil tahu tentang urusan orang Islam yang lain, jangan cakap di sebelah rumah kan, seluruh dunia, falaysa minhum, maka dia bukan dalam kalangan mereka. Tuan-tuan, kita risau kita ke, anak-anak kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, kalau tanya tentang isu sikit lah, isu dunia sikit lah, sebut tadi Palestin, okey lah, dia boleh dengar lagi lah, dia pernah dengar lah cerita. Tapi tuan-tuan, itulah disebabkan penjajah yang dah meninggalkan pada kita ni. Penjajah kita kena ingat, walaupun dia orang tak ada dah hari ni dekat Malaysia ni, dekat negara orang Islam mana pun, tapi kita kena ingat, dia orang tinggalkan garisan di atas peta. Kita kena ingat tu, kita beritahu kat semua. Garisan atas peta apa guna dia? Tuan-tuan, kalau sekadar dalam bentuk teknikal, nak tunjukkan pasport dekat immigration, tuan-tuan, itu tak apa tuan-tuan. Kalau masalah kita boleh setuju benda tu, boleh setuju. Tapi kalau sampai tahap perasaan kita pun dipasportkan, dipetakan, jadi masalah. Betul tak? Kita dengan Selatan Thailand, ada ambil tahu tak sikit-sikit tuan-tuan? Jauh sikit Aceh, Indonesia, ada ambil tahu tak macam mana orang? Atas sikit Rohingya, jauh lagi berapa ribu kilometer, lagi lah tuan-tuan tak ambil tahu. Risau kita tuan-tuan, orang keluar pada rumah dia hari ni fikir nak makan apa, nak kerja dah ada lah. Keluar pergi kerja, balik rumah tak rasa apa. 365 hari dia dalam setahun berlalu begitu je. Tak pernah tahu pun ambil. Tak pernah ambil tahu pun. Tak pernah tahu pun ambil. Balik ayat. Ada pening-pening tu kan penerapan hukum ni. Tapi nak sebut gitu. Tuan-tuan jangan keluar macam tu fikir nak cari makan, ada satu makhluk Allah yang lain macam tu juga. Tengok, dia keluar kan, cik, rumput mana nak makan ni ke? Kita balik sebenarnya. Sama tak? Ada dia fikir pasal Palestin yang ada tanduk tu, yang ada ekor tu, dia tak pernah fikir tentang pasal urusan umat Islam, urusan umat lembu di negara yang lain, tak pernah fikir kan? Jadi tuan-tuan, jangan sama diri kita macam tu. Tambahlah maklumat sikit-sikit nak buat apa tuan-tuan. Hari ni kita ada dunia Facebook dan sebagainya. Ambil tahu pula, like dia sikit kan, fanpage yang ada kaitan dengan ini, Syria, Palestin. Walaupun isu dia dah suam-suam, tapi suam-suam ni dia orang suka kan, musuh-musuh suka. Bila suam dia orang suka, sebab dia tengah buat kerja juga. Kita dulu ingatkan tak ada buat kan? Baru dia buat lagi, hancur letup kan. Ingat dia orang nak berhenti, tak berhenti, dia orang suka kita suam-suam gitu. Ambil tahu cerita tentang anjing kat Malaysia. Kita sibuk benda tu, betul tak? Malu kita tuan-tuan, patutnya kita dengan isu non-Muslim ni tuan-tuan ni, patutnya kita dah terkedepan dah. Peragaan negara 30 juta dah rakyat Malaysia sekarang, dah 30 juta. Baru ni terletakkan 61%, ada peningkatan 1% orang Islam. Tapi Kristian pun meningkat 1%. Mana yang kurang tuan? Buddha kurang. Kenapa? Orang Buddha dah tak minat dengan agama dia orang. Tapi tuan, pertambahan kita orang Islam sebab apa? Sebab anak ramai. Sebab tambah anak. Sebab anak ramai. Betul? Pertambahan Kristian sebab memang dia orang ambil daripada Buddha. Buddha give up dengan agama dia orang, fed up dengan agama dia orang pergi Kristian. Sepatutnya kita tuan di Malaysia usaha jadi lagi kuat. Habis saya nak buat macam mana? Tu sebab tuan-tuan paling komand belajar. Kita sekarang ni, bukan saya nak salahkan kuliah-kuliah yang ada hari ni tuan. Tapi letaklah satu tuan, fake interaksi non-Muslim. Saya bawa tuan kuliah, tapi dah gitulah di sana kan, Puchong, Subang sebagainya. Dah masuk 7 bab dah tuan. Dalam bab tu tuan-tuan, ni saya nak cerita tu 1436 Hijrah ni nak campur tuan, AJK. Tambah satu lagi. Dalam 7 bab tu ada cerita anjing, ada cerita arak, ada cerita khinzir,
ada cerita makan, ada cerita akidah macam mana tuan-tuan, semua kita cerita bab nikah kahwin, bab segi siasah politik dan sebagainya dalam tu. Kenapa? Sebab kita hari-hari dengan non-Muslim kan, ya, dengan non-Muslim hari-hari, jiran dan sebagainya, ya. Jauh sangat begini tuan, tapi kita disebut dengan benda tu lah, disebut dengan benda-benda isu sikit. Bila saya cerita benda tu tuan-tuan, bila kita sebut sikit pandangan-pandangan imam mazhab yang lain, tuan-tuan, kita tak boleh kutuk Imam Malik tuan-tuan. Boleh kutuk Imam Malik ni untuk guru Imam Syafi'i. Pendapat dia boleh tak kita pakai? Okey, kita terima pendapat Imam Syafi'i kat kita tak? Untuk kita bersihkan dengan kita sama dan sebagainya. Imam Malik kata tak, jilatan saja. Okey, tapi kat mana praktikalnya bab anjing ni? Imam Malik ni sebagai haiwan suci di Malik ni, anjing ni kat mana? Bila tuan-tuan pergi keluar dakwah kan. Ustaz, dakwah saya tak buat Ustaz. Tuan-tuan, tu sebab saya nak ajak tuan-tuan, kita satu tim merindu nama dia, relawan Tuhan. Masuk Sabah Sarawak kan? Masuk kampung pedalaman. Tuan fikir apa kita nak buat? Tuan-tuan kita ni semua dah ada tuan-tuan. Tuan-tuan dah ada kereta, ada rumah, anak isteri semua ada lengkap lah. Kita kata keperluan fisiologi tuan-tuan, kalau ikutkan teori piramid Maslow tu. Okeylah, keperluan fisiologi tu kita dah capai tuan-tuan. InsyaAllah atas sikit kenderaan, kemewahan ke apa semua, pendidikan, atas lagi tu nilai estetika. Barat memang dah sampai lah tuan nilai estetika tu, makan pakai sudu apa semua, jempol kereta api laju. Tapi tuan-tuan kena ingat, itu tahap ke manusia lah, kita kata acuan manusia, kepuasan manusia. Bila dah sampai hujung tahap tuan-tuan, apa lagi? Itu yang kes bunuh diri ramai di Jepun, betul? Lagi apa lagi? Kes di Tokyo, orang lelaki mana entah, dia dah puas, semua dia dah ada dah, gadget canggih-canggih, rumah, kereta, pos duit dah banyak. Nak buat apa lagi? Ambil pistol dan tembak orang suka hati. Rasakan kepuasan lain. Tembak orang suka hati kat Tokyo. Sebab apa? Tak ada agama. Bila orang Islam tuan macam kita, orang ada agama dia lain. Sebab apa? Kita ada satu benda lain, ya, iaitu kepuasan bila kita memberi. Memberi dalam untuk apa? Untuk dakwah tadi. Saya nak pakai ni apa? Saya cerita dalam ceramah tentang anjing tuan-tuan. Memang tak, maksudnya kita ambil kes ini tuan-tuan, tapi praktikalnya mazhab Maliki bila kita pergi keluar masuk dalam. Jangan nampak besar sangat dakwah ni tuan-tuan, kita pikul beras tuan-tuan. Bawa berat, kabut, bisa dia masuk dalam. Nak suruh apa? Kita bukan ustaz, betul, memang bukan ustaz. Baru nak start tu. Tapi tak apa, sekarang tuan duduk jumpa orang dalam sana, ada orang Islam kan, ada. Orang Islam yang di Islam bila orang Islam lain datang, ada orang Islam datang, dia semayang, hari tu semayang Zuhur tu semayang dia orang 11, balik salam, balik asal tak semayang lah. Semayang kan, mana reti semayang. Raya tak? Raya bakul rumah tu bagai what? Orang Islam semayang raya? Tak semayang raya kan? Puasa? Tak puasa. Anjing ada tuan. Bila kita belajar mazhab Maliki, tuan-tuan sekurang-kurangnya datang-datang tengok ada anjing, relax kan? Bukan suruh main dengan anjing, bukan suruh main, tapi relax, tahu praktikal dia. Itu sebab tuan-tuan ada program-program macam tu, dan kita pun tambah ilmu kita tuan-tuan, dia tak ada masalah nak menghadapi. Ada orang tengok, anjing, jom balik balik. Tu okey lagi, kalau dah masuk Islam ada okey 30 masuk Islam. Betul dia rajin pula pergi ambil bekal orang tu, pergi basuh dengan tanah. Tuan-tuan, jangan buat lagi. Dia buat kat situ 12 orang keluar Islam balik. Relax. Pegang akidah dia utama. Jaga akidah dia orang dulu. Lepas tu utamakan akidah semayang. Bukan barang-barang pegang biasa. Jadi sebut tuan-tuan, gitu saya jawab di tuan-tuan kan, untuk kali ini kan, Muharram 1436 Hijrah. Satu benda baru yang kita nak cuba nak buat. Dan saya nak pusing kat tadi tu pasal perasaan umat Islam kita tadi seluruh dunia. Saya ambil satu tuan-tuan, sebab saya belajar di Yaman. Sekurang-kurangnya saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan lah cerita di Yaman ni. Di Yaman, sejak jatuhan Presiden Ali Abdullah Saleh, sejak Arab Spring itu turun, naik orang baru yang sama juga tu dah, daripada benda yang sama juga. Cuma dia open kan, pada 3 kementerian bagi pada parti Islam ni suka pembangkang di sana lah, macam PAS lah kita sebut. 3 kementerian Islam ambil,
Cikgu kementerian buat sungguh-sungguh kan. Tapi dia orang buruk kan. Buruk, simpan. Sambil-sambil tu Syiah Husi nama dia. Syiah Husi. Syiah Husi ni kan Khawafaya. Ya, buat latihan perang dekat situ. Dengar dekat saya belajar tu, dengar tu bunyi bom boom. Tapi dia tak nak serang, buat latihan tu. Macam mana boleh buat latihan tu kan dekat situ? Saya pun pelik kan. Bagi buat latihan. Kita apalah sebab dia orang janji dia orang tak serang. Tengok tuan-tuan, dia dah sambil dia buruk-burukkan Islam ni kalau disebut ketuanya ataupun kita sebut rektor universiti Al-Iman yang tuan-tuan mungkin ada dengar tentang universiti Al-Iman yang kena tawan Syiah Husi tu. Saya belajar kat sana sekarang ni kena tawan sampai sekarang. Budak kita kan cara belajar universiti tu semua balik kan. Tak boleh belajar sebab dia tahu universiti ni ialah pro ataupun kita panggil yang paling kuat sekali lawan Syiah. Budak-budak universiti ni cutinya bila masuk Ramadan cuti, Syawal cuti, 10 Syawal balik semula, kumpul semua ramai balik, naik bas, potong gas, apa semua selimun, gerak pergi kampung. Buat apa? Kita clearkan Syiah habis-habisan. Dia orang penyakit dia orang sana, dia nak clearkan. Bukan susah. Dia nak clearkan orang yang jenis semayang zuhur dengan asar jamak. Tak ada sebab apa-apa. Jamak takhzin dia panggil. Zuhur dengan asar. Memang ada kena semayang tuan ni. Habis semayang zuhur dengan dua di belakang. Buat apa? Semayang asar. Nak juga try ikut sekali kata kan. Tapi tak sah kata. Tuan. Lagi buat apa lagi? Tak payah pelik. Tuan-tuan sampai jejak kaki di sana. Hayya ala khairil amal. Nak jawab apa? Nak jawab apa? La hawla wa la. Tuan-tuan jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang tanya, Ustaz akan jawab itu. Ya. Saya tanya kepada Syekh ni, Syekh Mufti Qadi besar sana, Syekh Qadi Imrani. Tanya macam mana nak jawab hayya ala khairil amal. Relax dia jawab. Alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ditimpa musibah maka sebutlah inna lillahi. Khairul amal tu hadis maudhu, kira musibah macam musibah sebut inna lillahi. Saya sebut dia hayya ala khairul amal inna lillahi. Aduh siap-siap tapi dia tengok itu. Siapa ajar ni? Tapi dah sebut tuan-tuan. Kita sampai sana begitulah. Masjid Syiah, masjid Sunni ada tapi boleh sembahyang belakang juga. Dari segi fiqhnya lulus tuan-tuan. Dari segi akidah dia orang hanya kata Ali itu lebih. Ni Syiah Zaidiyah tuan bukan Syiah Husi ni. Syiah Husi kita tak terima langsung. Tapi Syiah Zaidiyah yang pada awalnya kita boleh terima tuan, hari ni kita dah tak boleh terima dah. Dulu ada syekh-syekh kita pertahankan Syiah Zaidiyah sebab dia orang yang paling hampir dengan mazhab Syafi'i. Itu yang terkejut tu. Sampai di sana tuan-tuan boleh buat pilihan. Tuan-tuan jenis suka kita lah tak pernah jenis tak pernah miss kunut subuh betul. Pilihan tuan-tuan, masjid Syiah, masjid Sunni. Masjid Syiah ni azan tadi dah tambah dah. Hayya ala khairil amal. Tu belum lagi tangkaman Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah asyhadu la ilaha illallah asyhadu dah apa semuanya kamat dia. Jadi kalau start dari imam dia Allahu akbar tapi tuan-tuan subuh dia kunut. Maka nak kata apa? Masjid Sunni tak ada kunut subuh. Ialah Sunni. Nak pergi mana? Saya dekat ni saya dengan Syiah Zaidi lah kita pergi semangat Syiah. Macam tu pilihan kan. Macam mana? Dan begitulah kita tengok suasana. Bukan nak ajak tuan-tuan tu fikir ni kunut subuh ke apa semua. Tapi begitulah suasana di Yaman. Universiti Al-Iman terlampau kuat sangat. Terus terus sunnah bukan ya. Keluar pilihkan dia orang ni. Jadi Universiti Al-Iman lah jadi sasaran dia orang. Sekali tuan. Habis tuan-tuan siap rumah syekh kena bongkar lah apa semua ni. Selera akan curi barang apa semua kan. Panggil dia. Jadi kita sedihnya tuan-tuan. Hari pertama, hari kedua, ketiga tentera Yaman, tentera kerajaan letak tentera 300, 500 orang letak kat situ berkawal. Sebab rasakan macam dia orang ni datang nak jadi penceroboh. Dia nak lawan lah, siap sedia. Tengok tuan, hari ketiga bersalam. Tentera kerajaan Yaman bersalam dengan ni macam perdamaian. Okey, settle clear. Tuan-tuan, ni student
Pakaian Islam tu semua bawa keluar out kan. Sekarang dia masih lagi di sana. Budak-budak tak boleh belajar kan. Dan kenapa Syekh tak nak bangkit? Tak ada semangat jihad ke apa semua? Dia orang simpan juga. Syekh Abdul Majid Az-Zindani, Syekh Abdul Majid Az-Zindani kenal tak? Orang panggil Syekh Majid. Tak pernah dengar kan? Sheila Majid kenal? Sheila Majid semua pernah dengar, betul kan? Syekh Majid tu kan, dia ambil pendekatan kita bertahan. Jangan lawan. Sebab tahu dah, kalau lawan itu kan, akan ada 4 yang siap sedia. Ada siap sedia belakang kan? Tak nak jadi macam Iraq, tak nak jadi macam Afghanistan sebagainya. Siapa dia yang pertama? Syiah sendiri, Syiah Muslim. Yang kedua, Iran tu kan, siap sedia di belakang. Yang ketiga, macam biasa tu kan, tak tahulah siapa dia akan masuk. Amerika, syarikat tu kan. Biasa kan, datang berbagai polis dunia, pengamat, pada hari nak clear kan orang Islam kita. Dan yang keempat, ini kita kecewa sangat. Siapa dia? Arab Saudi. Padahal Syiah Imam pro sunnah kan. Berapa negeri Syiah Arab Saudi tu kan. Dia orang boleh. Bila Syiah macam cerita kat orang tadi kata gitulah orang kan. Dia orang bersedia di belakang bila kita lawan balik. Jadi tuan-tuan, dia orang kata minta kita dari jauh ni tuan-tuan angkat tangan doa. Doa lepas semayang tu okeylah, kita bersimpa dalam doa, ya Allah tunggu selamatkanlah orang Islam. Betul. Lemahkanlah Syiah dan sebagainya. Doa kalau dalam bentuk yang kita semayang ni boleh tambah. Betul, dalam doa kunut subuh kita tambah sikit. Ini memang bertambah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Semua doa ni kita kena yakin. Wad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan kemakbulan Allah. Hari ni kita angkat tangan yang tak rasa pun macam makbul tak makbul. Hari-hari angkat tangan juga tak doa. Inna Allah la yastajibu min du'ain qalbin ghafilillah. Allah tak terima doa daripada hati yang lalai. Siapa hati yang lalai? Hati yang lalai ialah yang kita angkat tapi kita tak tahu benda, fikir mewah semua. Amin kan. Untuk imam depan. Itu satu. Ataupun yang kedua, itu yang dia angkat tangan doa tapi dia tak faham apa dia doa. Itu masalah kan. Sebab kita memang nak datang daripada hati kita. Itu sebab kadang-kadang tak apa. Biar dalam majlis tertentu tu ada doa bahasa Melayu, tak apa. Kan? Tuan-tuan orang faham awal aku. Jadi kalau kami ini bersatu padu, okey lah. Orang faham. Orang amin tu orang faham. Itu kadang-kadang kita ni guna doa, kita sebut doa dalam bahasa Melayu, tak apa, tak ada masalah. Cuma doa terbaik memang daripada hadis Al-Quran. Ayat doa yang maksud doa dalam bahasa Arab. Tapi kalau nak datangkan lagi perasaan tu, baca dalam bahasa dalam semayang tak boleh, dalam Melayu di bawah Melayu kan. Dia kata Allah faham kan. Yang sedap kan, Allah Maha Besar kan. Tak ada kan tukar-tukar gitu. Teruskan doa dan sebagainya. Sebab doa ni tuan-tuan senjata mukmin. Kalau ada orang tanya kepada tuan-tuan, doa jadi ke? Dia tanya doa jadi ke tidak? Tuan-tuan tolong buka. So dia tengok gambar-gambar YouTube ke Facebook tentang doa-doa yang telah makbul. Kalau tuan nak contoh dari segi apa? Allahumma saddid rabiyahu. Ya Allah, tepatkan padahan mereka. Doa seluruh dunia, doa tu dapat makbul tak? Apa tak makbul? Tuan tengok dalam video. Ada mujahidin ni, dia jauh kan, dia kasar ke apa semua, terlalu jauh kan, nampak macam tu titik kan, dia pegang itu walakin Allah harama idramaita, ada ayat tu. Allah boom tembak. Ni kes yang bazooka ni, yang Bashar Assad ni. Syiah Bashar Assad satu hal kan yang melampau ke tu, boom meletup helikopter. Yang kawan ni yang duduk dekat atas bangunan ni, tembak dan peluru pergi sini kan. Boom meletup kerak Zionis. Doa siapa? Doa kita dari jauh gitu kan. Makbul lah. Kena cerita kat orang bukti doa makbul. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabi. Ya Allah, campakkan tentera-tentera tenteramu. Ada tak cerita dia? Itu sebab kita buka Israel News. Kita tak buka Palestine News. Tak ada cerita kat maklumat. Buka Israel News, ada sebut apa? Ada wartawan tertentu, ada pihak askar Zionis sendiri cerita apa, tentera Zionis kata apa, kami terpaksa berhadapan dengan tentera mujahidin yang setinggi 3 meter banyak berbaju putih lain ni. Cerita dia tak mahu cerita. Kami terpaksa hentikan dulu.
Maklumat dia sampai dekat Mujahidin, kata kita tak ada tentera tu setinggi 3 meter kan. 3 meter je kan. Pintu tu 2 kan. Tambah semeter. Mana ada kan 3 meter pakai baju putih, siapa dia? Tak termakbul doa yang kita sebut tadi. Ya Allah, aku letakkan tentera. Kita biasa dengar perang Badar tu. Perang ini pun sama juga kan. Ya Allah, kalau dia hantar. Jadi doa ni memang kita doa saja juga akan makbul. Dia jawab begitu penting sebut baku. Dan yang kita harap juga di zaman ini tuan sebelum selesai, walaupun kita tak tahu macam mana cara nak selesai tu. Hari-hari dia orang bagi pressure, tekanan, naikkan harga itu dan sebagainya tuan. Itu dah suasana dia orang sekarang ni. Tekanan. Dan saya tengok ada orang dah hantar apa orang Islam hanya dibenarkan sembahyang Jumaat di dalam rumah. Saya kata itu kan sembahyang Jumaat dalam rumah tu. Syiah ni dia kata gitu tuan. Macam hari ini 10 Muharram ni Karbala, peristiwa Karbala sepada pembunuhan Sayyidina Husain. Dia buat apa? Budak kecil tu tengok, budak kecil pun dah ambil pisau lipat kecil kan. Luka ke badan. Jadi luka. Yang bapa-bapa tak sebut tu kan, dengan tari, seperti apa semua nak rasakan kesedihan Sayyidina Husain tu. Nak rasakan kesedihan. Jadi kita tak buat kan. Dan sampai paling rendah tu kan, dia orang akan nasyid kat dalam dewan, nasyid Husain betul badan. Tapi tuan-tuan jangan kejap lagi ada tengok haji mana-mana batuk kan, tuan-tuan kata dia Syiah. Dia memang batuk tu. Tapi ketuk-ketuk tuan-tuan sebagai lambang nak rasakan kesakitan. Kita tak minta dengan Islam untuk buat macam tu. Tak ada, kita tak minta. Dari sisi kita memang kita percaya Syiah kena sekular kan, dia orang boleh mengaku dia orang ahli baik. Dia orang ahli baik tu. Ahli baik bukan kita kena pilih lah ni. Biasa kita tahu Syed Said sendiri lah kan. Depan kena Said tak? Kena Said. Tanya tuan-tuan, Said ni tuan-tuan, dia jaga Said pun Said juga. Tapi Said ni, ada Said tak sini? Allah ikut dia siapa orang Pakistan lahir malam Jumaat, Said ke nama dia? Tak ada betul-betul Nabi. Lahir malam Jumaat, betul ni dia? Siapa lahir malam Jumaat, Said ke nama dia? Gitu pula punya. Kalau JPN, saya kelas keluar tu tak boleh tengok JPN ni kata apa? Di kawan saya, dia nak letak nama anak dia Said. Cik, nama anak saya Encik ni nama bukan Said, kenapa nak letak Said? Tak bagi JPN. Apa dia? Dia tak bagi. Letak nama anak Syarifah tak bagi. Said ni. Tapi itu ada saya. Kenapa? Kita jangan kumpul hanya Sayyidina Hasan dan Husain saja ahli baik. Ada lagi tak cucu Nabi? Cucu Nabi banyak tuan-tuan. Kita tahu daripada anak Sayyidina Ali je kan? Betul tak? Daripada anak Sayyidina Ali. Saya tanya tuan, siapa yang dua anak Nabi, dua anak perempuan Nabi, isteri dia? Siapa dia? Zunnurain. Siapa dia? Zunnurain. Siapa? Sayyidina Osman tu tak? Sayyidina Osman tak ada anak ke? Dia ada anak daripada dua anak Nabi perempuan tu. Sayyidina Ali, Fatimah, seorang dia. Dan ada anak-anak dia yang lain juga kena ingat tu. Tapi orang bila kata Sayyidina Ali saya sebab disatu sama dengan Nabi kan. Tapi tuan-tuan jangan lupa Sayyidina Osman pun ada anak dengan anak-anak Nabi, cucu Nabi tu. Itu ahli baik juga tu. Tapi orang tak lupa, orang tak ada dengan sangat tu tak. Tuan-tuan yang ada tu anak Sayyidina Osman ni. Siapa kita kan cuma tak Said lah. Ada tak? Kalau orang dibangga-bangga dengan lagi tuan, saya kata saya tak dibangga dah. Sebab apa? Sebab ada Said yang fasik. Ada Said bin Arab ada tak? Ada tak Said yang berzina? Malu nak sebut kan? Tapi ada orang marah kat saya, dia kata, Ustaz jangan sebut benda tu, semua orang buat salah. Ialah patutnya kita kena fikirkan atqakum, yang paling bertakwa dalam kamu, itu yang penting. Bukan pasal keturunan tu. Jaga tu okey lah tuan, simpan silsilah bagus tuan. Mengharap ni simpan silsilah. Saya pun ada juga family saya tengok orang besar kan, bin apa semua. Saya ni Syed Muhammad Faris bin Syed Roslan bin Syed Hasan bin Syed Nunci bin Syed Malik bin Syed Yusuf. Nama lagi Jamalullah belakang. Kira kata agung berlis, dia boring-boring sikit, pakai orang lain sikit, pakai saya. Boleh lah pakai sekejap kan, Jamalullah. Nak sebut tuan-tuan begitu. Ada sini kan. Nak sebut tuan-tuan, tak ada apa.
Yang paling penting, yang paling bertakwa. Dan kes 10 malam ni tuan, moga kita Allah terima amalan kita hari ini, sama-sama berkuliah, sama-sama puasa, buka puasa sebagainya. Kita doakan supaya tempat kita ni insya-Allah clear, tak ada syiar datang sini tuan. Dan kita doakan kesatuan tempat kita ni. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa inna siratal mustaqim. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ghafur, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa keluarga kami, dosa seluruh umat Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Fattah Alim, berilah ketenangan, berilah kecemerlangan kepada anak-anak kami yang sedang menduduki peperiksaan SPM, STPM dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh, anak kami melakukan solat, tahu membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, taat perintah ibu bapa dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengan tasbih Allah wa salawat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.